untuk memperbaiki setiap ruang yang ada, termasuk melibatkan pendidikan, digital dan teknologi dalam perkhidmatan. Keperluan itu jelas Perdana Menteri bagi mengangkat subscribe, like, and share martabat serta keupayaan negara supaya menjadi lebih hebat. Penilaian dilakukan ketika program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 berdasarkan input sektor swasta, penyelidik, ilmuwan dan pakar antarabangsa selain pandangan serta cadangan Jemaah Menteri pada sesi tersebut. Tumpuan turut diberi adalah peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian serta reformasi perkhidmatan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dan negara. Soal ekonomi untuk menambah pelaburan domestik dan luar negara, dan juga memfokus beberapa isu khusus meningkatkan mutu pendidikan negara termasuk TVET dan pendidikan teknologi, soal digital, soal artificial intelligence, dan juga beberapa isu yang kita telah cerakin dalam beberapa pengumuman dasar sebelumnya. Hasil perbincangan program itu bakal dimanfaat untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan memacu ekonomi Malaysia dalam usaha memaknai falsafah negara madani. Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada semua ahli kabinet yang telah menjayakan program itu yang disifatkan sebagai berprestasi tinggi serta membanggakan. Kementerian Kewangan telah mula mengagihkan peruntukan bagi projek-projek yang diumum dalam Belanjawan 2024 kepada pelbagai agensi berkaitan bulan ini. Penyaluran peruntukan yang pantas itu, akui Perdana Menteri, adalah bagi mempercepat projek terlibat tanpa perlu menunggu lebih lama untuk pelaksanaan yang berterusan. Similarly, one of the issues that we raised, which is of course highlighted by the Chief Secretary, is also to ensure that projects announced during the budget should not wait for like the normal process of the first quarter. I mean, should start now, which means since we have achieved a record achievement in the 2023 assessment of projects implemented, I think for 2024 we want this to be implemented fast, which means they can proceed now without having to wait the first quarter. Aspek ekonomi negara bagi tahun ini, Perdana Menteri memberitahu perkara paling utama ialah kestabilan politik, disusuli dengan dasar-dasar yang jelas. Perdana Menteri kekal dengan pendirian tidak akan mengambil gaji bagi jawatan yang disandangnya sejak November 2022 itu selagi ekonomi negara tidak pulih sepenuhnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata pendirian sama turut diambil Jemaah Menteri berhubung pemotongan gaji masing-masing sebanyak 20% setiap bulan. Pendirian itu akan kekal dilaksanakan kerajaan sehingga ekonomi negara kembali pulih. Setakat ini saya umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Dan hari ini baru ada